Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Syafiqah binti Nur Hajan Samsul, 13 DDT 20F1126. So di sini saya akan memberitahu tentang objektif dan introduction bagi sistem kami, iaitu sistem Student Living Management System. Okey, objektif utama sistem pengurusan cuti pelajar adalah untuk memudahkan penyimpanan rekod pelajar disimpan dalam database serta memudahkan sistem pengurusan. Pendekatan ini pada asasnya berkaitan dengan rekod cuti yang diambil oleh fakulti dan pelajar dalam organisasi. Sistem ini juga mengurangkan tenaga dan masa pelajar untuk mendapatkan kelulusan cuti. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang interface recording bagi projek kami. Hari ini kami akan membentangkan projek 2 Visual Basic Programming yang bertajuk Student Living Management System. Okey, di sini saya akan tunjukkan main page untuk sistem ini. User mesti masukkan nama dan bukannya nombor. Jika user masukkan nombor, dia akan keluar error provider, iaitu is to low string only. Contoh dia. So jika user masukkan nombor, dia akan keluar error provider this. It's a low string only. Nak tak nak, user akan kena masukkan nama. Jika user tak masukkan data langsung, dia pun akan keluar error provider lagi, iaitu name is required. Bermaksud user mesti masukkan username. Okey, untuk password dan confirm password, username mestilah masukkan password dan confirm password yang sama. Jika tidak, akan keluar error provider yang memberitahu user tersebut password tidak sama dengan confirm password. Contoh, akan keluar error provider, password and confirm password does not match. User perlu memastikan password dengan confirm password adalah sama. So bila user dah masukkan semua data yang diminta, button enter akan tekan dan akan keluar message box login successful. Bermaksud user tahu yang pengguna telah berjaya masuk ke sistem tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Mak Muhid, nombor matrix F1136. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai button untuk read, previous, next dan juga last. So first sekali read. So bila kita tekan button read, dia akan keluar dia punya data yang daripada access dekat dia punya ni form ni. So and then kalau tekan previous, untuk tekan sebab apa dia keluar projek first record ni, sebabkan waktu kita tekan read tu, itu adalah data untuk yang pertama. So bila kita tekan next, button next, okay, dia akan keluar yang ID untuk nombor 12, Civil Engineering untuk semester 6, Alani. And then pergi dekat Formally. Okay, untuk tekan last, dia jadi dekat daftar dia yang row sekali, akhir 17. Dia akan keluar dia punya data dekat access. So itu sahaja daripada saya untuk interface. Seterusnya saya akan bagi kepada Asmin Syafiqah. Assalamualaikum, nama saya Nur Asmin Syafiqah binti Muhammad Zulkifli, nak meti 13DDT 20F1030. So hari ini saya akan terangkan tentang button create. So if kita nak create data yang baru, kita kena tekan create dahulu, and then baru kita boleh masukkan data. So ID 18, Department Elektronik, semester 4, name Yasmin, and tarikh untuk keluar boleh lihat, boleh letak berapa je macam ni. So saya letak 6 Julai. Alright, so kita tekan button save. Kalau button save, dia akan keluar new record add to database. Saya tekan OK, and then refresh, tekan access. So record dah masuk. So ni Yasmin 18, Elektronik JKE 7/6 akan keluar. So seterusnya saya akan pass kepada Anissa Fikah. Nombor F1005. So saya akan terangkan tentang button update. So contohnya kita nak update data Anik. So kita akan tukar nama Anik tu kepada Amin. So type Amin dan tekan button update. So keluar data update successfully. Dah tekan OK.
So data sudah ditukar Anik kepada Amin. So seterusnya saya akan terangkan tentang button delete. So kita nak delete data Amin, tekan, so keluar, do you really want to delete this record? Dan tekan yes. So data sudah di-delete. Dan exit pula jika user dah selesai semua masukkan rekod, update rekod atau mengubah rekod yang tidak sepatutnya, user boleh tekan button exit dan akan keluar message box, are you sure to exit this system? So user akan pilih yes dan automatik sistem tersebut akan exit oleh pengguna. Okey, ini adalah coding untuk login page. Saya akan terangkan satu persatu coding tersebut. Okey, ini button untuk pergi ke page seterusnya. Sebelum tu user kena masukkan password username yang betul dengan confirm and password. Dengan confirm and confirm password yang betul. So baru user boleh masuk ke form tu dengan message box login successful. Bermaksud user dah tahu yang dia berjaya untuk masuk page seterusnya. So form2.show ni bermaksud bila user dah tekan button enter tu, dia akan automatik untuk pergi ke page seterusnya, iaitu form2. Dan jika jika password jika password ataupun username salah, message box akan keluar wrong password and confirm password, please try again. Okay, untuk button check pula, user mesti masukkan username dan bukannya nombor. Kalau user masukkan nombor, dia akan keluar message box, dia akan keluar error provider 1, iaitu is a low string only. Okey, untuk coding ketiga, user mesti masukkan password dengan confirm password yang sama. Jika tak sama, akan keluar error provider, iaitu mengatakan bahawa password and confirm password does not match. Okey, untuk validation, yang ini untuk nama, yang ini untuk password, yang ini untuk confirm password. Lepas tu yang ni user mesti masukkan username, tidak boleh kosong bahagian ini. Lepas tu jika user kosongkan bahagian username, akan keluar error provider, iaitu name is required. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Syafiqah. Ya, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan untuk coding button read. So, ini adalah contoh coding yang kami lakukan, iaitu button read untuk baca data pertama. So, ini coding dia. So, seterusnya kita kena declare navigate result ni. Kalau kita tak declare, nanti dia tak keluar dia punya data. So, ini dia punya coding. So, untuk button yang seterusnya adalah button previous. So, ini adalah coding yang kami masukkan. Navigate record, message box, no record yet, untuk post record, atau untuk sebabkan button previous. Untuk kalau contoh kita dekat next data. So, untuk next coding adalah button next. So, ini adalah dia punya coding. Dan untuk seterusnya adalah untuk button last. So, ini dia punya coding yang kami buat. So, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kepada Yasmin Syafiqah. Okey, untuk bahagian create, bahagian coding, so button click untuk add data baru. Sebab apa kita kena clear dulu? Sebab button click make sure form kena kosongkan sebab user nak masukkan data baru. So kita masuk data STID, chatbot department, exam, TXT name dan date time picker. Alright, so untuk button save pula, button save untuk simpan maklumat yang dimasukkan oleh user. So nama-nama student info, ID, department, semester, name semua ni kena sama dengan database. Kalau tak, dia takkan detect. So nanti dia akan error kalau tak sama dengan database. So lepas tu baru boleh clear. Seterusnya saya pass kepada Anis. So untuk button update ialah button untuk kini data yang telah dimasukkan, iaitu row-nya DS table, student info, untuk ID, department, semester, name dan date time picker. So message box-nya data update successfully. Untuk button delete pula, button untuk membuang data yang tidak berkenaan. So message box-nya ialah do you really want to delete this record?
So kalau user tekan no, operation cancel. So seterusnya saya serahkan kepada Syafiqah. Ini adalah kode yang dipaparkan. Kode ini akan keluar macam sebut, iaitu unusual to easy. Kalau user tekan yes, dia akan automatic keluar daripada page, daripada sistem ini. Okey, seterusnya untuk coding ni kita mesti declare semua benda dekat public class form tu. Kalau tak, coding akan error dan data tidak dimasukkan di dalam access, seperti yang saya tunjukkan di dalam ni. Lepas tu yang ni DB provider ni adalah memang kena letak untuk coding provider Microsoft JOLEDB 4.0. So DB source ni adalah tempat untuk letak location access. Connection DB provider yang DB source ni open. Yang ni pula SQL collect from maklumat pelajar ni. Maklumat pelajar ni adalah daripada table yang kita create daripada dekat access tu. So kita kena letakkan table yang sama. Kalau dekat access rapat, dekat DB pun kena dapat. Tidak boleh berbeza walaupun hanya dengan sekadar jarak. Okay, yang ini untuk student info ni adalah nama file untuk access itu dan itu sama. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.